Okey, Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Apa khabar semua? Okey, saya harap kamu semua dalam keadaan yang baik dan sihat sejahtera. Okey, pada hari ini kita akan teruskan uh, kita panggil sesi kokurikulum kita, sesi kokurikulum mingguan kita. Dan minggu ini adalah minggu untuk persatuan, kelab dan persatuan. Jadi ini persatuan seni dan budaya. Okey, bila kita sebut seni dan budaya, kita akan terlintas dalam fikiran kita bahawa terdapat banyak perkara yang boleh dikaitkan dengan seni dan budaya, terutamanya budaya. Seni dan budaya saling berkait rapat. Jadi kita tinggal di Malaysia, negara yang berbilang bangsa, yang berbilang kaum. Terdapat banyak nilai seni dan budaya yang kita dapat perhatikan di negara kita. Antaranya ialah yang paling popular, pilihan popular adalah makanan. Contoh makanan yang popular, tradisional: roti canai, nasi lemak, nasi ayam, mi kari, mi goreng, laksa dan banyak lagi. Lepas tu kita ada pakaian tradisional. Lepas tu kita ada tarian tradisional. Jadi perkara yang kita akan fokus pada hari ini adalah pakaian tradisional yang melibatkan berbilang kaum di Malaysia. Jadi sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, dengan lebih mendalam tentang tentang pakaian tradisional, kita kena lihat dahulu apakah contoh-contoh kaum yang ada di Malaysia. Jadi saya akan beri kamu ruang untuk jawab, dan selepas itu kita akan tengok apakah antara contoh yang telah saya sediakan. Okey, saya harap kamu semua sudah bersedia dengan jawapan kamu. Jadi mari kita lihat kaum yang pertama. Kita ada kaum Melayu, kita ada kaum India, kita ada kaum Cina. Melayu, India dan Cina, tiga kaum ini merupakan kaum, kita boleh katakan kaum teras yang ada di Malaysia. Sebab apa saya katakan teras? Kerana mereka antara kaum yang mempunyai populasi terramai di Malaysia. Tapi kita juga ada kaum-kaum lain seperti Kadazan Dusun, Iban, Bajau, Murut, dan akhir sekali Baba dan Nyonya. Adakah kesemua ini saja yang ada di Malaysia? Tidak, ada banyak lagi. Tetapi kita ambil ini sebagai contoh kaum yang ada di Malaysia. Ada Melayu, India, Cina, Kadazan Dusun, Iban, Bajau, Murut, Baba dan Nyonya. Melayu, India, Cina banyak di bahagian semenanjung Malaysia, juga ada di Sabah, Sarawak, tapi lebih banyak di semenanjung Malaysia. Manakala Kadazan Dusun, Iban, Bajau, Murut, mereka lebih banyak di Sabah dan Sarawak. Bagi Baba dan Nyonya pula, dua negeri yang popular iaitu Melaka dan Pulau Pinang. Okey, seterusnya mari kita lihat gambar ini. Ada dua gambar, dua orang lelaki yang berbeza. Baju mereka seakan-akan sama, mempunyai corak yang sama. Tetapi apakah nama pakaian tradisional yang mereka pakai? Okey, jawapannya ialah baju Melayu. Baju Melayu. Okey, tapi kenapa baju Melayu ni dua-dua hampir serupa tetapi berbeza? Kerana kedua-dua baju Melayu ini merupakan dua jenis baju Melayu yang berbeza. Apakah nama baju Melayu tersebut? Mari kita lihat. Di sebelah kiri, kita lihat yang berbaju Melayu warna hijau gelap adalah baju Melayu Teluk Belanga. Yang belah kanan adalah baju Melayu Cekak Musang. Kedua-dua lelaki ini memakai baju Melayu sepersalinan lengkap. Mereka memakai baju macam saya pakai, baju Melayu. Lepas tu ada seluar, songkok dan samping. Ini kita panggil sepersalinan lengkap. Okey, seperti saya pakai ni adalah baju Melayu Cekak Musang. Collar bagi Teluk Belanga dan Cekak Musang berlainan juga. Juga ciri-ciri yang lain seperti poket ataupun
kita panggil cutting ukuran badan baju saiz tersebut. Okey, mari kita lihat kepada sejarah baju Melayu. Baju Melayu merupakan pakaian tradisional bagi golongan lelaki kaum Melayu. Terdapat dua jenis yang utama, iaitu cekak musang dan teluk belanga. Okey, sejak bila baju Melayu mula diperkenalkan? Baju Melayu bermula sejak pemerintahan Sultan Muhammad Shah di Melaka pada tahun sekitar 1424 hingga 1444. Pemakaian baju Melayu merupakan arahan khusus daripada Sultan Muhammad Shah, kerana pada ketika itu Melaka sangat berkembang pesat, jadi banyak pedagang yang datang berlayar di Melaka. Seperti yang kita tahu, bahasa Melayu merupakan lingua franca, jadi menarik ramai pedagang dari pelbagai di seluruh pelosok dunia. Sultan Muhammad Shah pada ketika itu tidak gemar rakyatnya memakai pakaian budaya atas angin dan bawah angin. Apakah itu atas angin dan bawah angin? Atas angin dan bawah angin merupakan pakaian-pakaian seperti orang Cina, orang Arab dan orang India, iaitu merupakan pakaian para pedagang yang datang berdagang di Melaka pada ketika itu, Selat Melaka. Jadi Sultan Muhammad Shah inginkan identiti Melayu Melaka itu tersendiri. Jadi baginda memperkenalkan baju Melayu dan mewajibkan pemakaian baju Melayu bagi golongan lelaki pada hari Jumaat. Mereka golongan lelaki perlu memakai baju Melayu dan wangi-wangian untuk pergi ke masjid bagi solat Jumaat. Pada asalnya, cekak musang dan teluk belanga baju Melayu. Baju Melayu cekak musang dan teluk belanga hanya khusus untuk golongan diraja sahaja. Namun setelah peredaran zaman berlalu, menjadi lebih longgar dan dibolehkan memakai untuk rakyat biasa. Baju Melayu teluk belanga diperkenalkan di Singapura pada tahun 1862, iaitu ketika Temenggung Abu Bakar ditabalkan menjadi Temenggung Johor, bergantikan ayahandanya Temenggung Ibrahim Seri Maharaja. Temenggung Abu Bakar memperkenalkan baju Melayu teluk belanga. Kenapa teluk belanga? Kenapa bukan teluk Kuchai contohnya? Kerana sebenarnya nama kediaman Temenggung yang bernama Teluk Belanga di Singapura dikenali sebagai Harbourfront. Baju Melayu teluk belanga juga boleh dipakai oleh golongan wanita. Ini merupakan sekarang kita lihat baju kurung. Terdapat dua jenis yang telah saya tunjukkan di sini. Yang pertama adalah baju kurung Pahang dan baju kurung Kedah. Kita boleh lihat terdapat perbezaan dari segi kain atas dan kain yang dipakai di bawah. Baju di atas, kain baju di atas dan kain sarung di bawah. Okey, sejarah baju kurung diperkenalkan oleh Tun Hasan Temenggung pada abad ke-15 pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Kenapa? Sultan Mansur Shah menegah golongan wanita pada ketika itu yang hanya memakai kain sarung. Jadi kain sarunglah memakai daripada sini hingga ke bawah. Jadi nampak bahagian atas. Jadi baginda memperkenalkan baju kurung. Dan setelah kerajaan Melayu Melaka tumbang, baju kurung dipelopori oleh Kesultanan Johor. Yang mari kita lihat seterusnya. Kena pasti kaum bagi pakaian tradisional ini adalah kaum India. Okey, sejarah. Okey, yang pertama kita lihat di sebelah kiri adalah yang warna putih adalah dhoti. Di sebelah kanan saya ialah sari. Sangat popular antara kamu yang berbangsa India pernah memakai pakaian ini, iaitu dhoti. Okey, sejarah pakaian dhoti merupakan pakaian untuk golongan lelaki kaum India. Dari segi bahasa, dhoti bermaksud bersih atau suci. Dhoti dibuat daripada kain yang berwarna putih yang panjang. Kebanyakan dhoti dapat dilihat pada hari perkahwinan. Jadi kalau kamu nak tengok para lelaki kaum India memakai dhoti, boleh lihat di majlis perkahwinan. Terdapat juga dhoti berwarna kuning pudar atau kuning susu dan dipakai oleh golongan ceti. Jadi sebabkan dhoti ni kenapa ada warna-warna tertentu saja? Sebab maksudnya dari segi bahasa maksud bersih atau suci. Jadi putih melambangkan suci, putih melambangkan bersih. Okey,
Seterusnya adalah bagi golongan wanita, iaitu sari. Sari merupakan pakaian golongan wanita di sub-benua India. Sari adalah kain yang tidak berjahit dan berlekungan dari 4 ke 9 meter pada panjangnya yang ditabir ke atas badan dalam pelbagai gaya. Seperti ini. Itu adalah sari yang dipakai di atas badan tu. Okey, sari adakah dipakai hanya sari? Tidak. Sari dipakaikan ke atas pabada atau pabadai di selatan dan syayar di timur India dengan blouse yang dipanggil choli atau rabukai. Pabada atau pabadai, blouse panggil choli atau blouse di bawah, choli atau dipanggil rabukai. Lepas tu baru dipakai sari. Ini bermula di India Selatan dan India Utara. Okey, setakat sekarang masih faham? Okey, mari kita lihat seterusnya, pakaian tradisional yang seterusnya. Okey, dapat dua, lelaki dan perempuan, sama. Okey, di sebelah kiri saya adalah samfu dan sebelah kanan adalah cheongsam. Pakaian ini merupakan pakaian bagi kaum Cina. Okey, sejarah pakaian samfu dipakai oleh golongan lelaki kaum Cina. Samfu bermaksud baju dan seluar dari segi bahasa ataupun dari segi translasi literal dalam dialek Kantonis. Samfu diperkenalkan pada zaman dinasti Qingja. Namun ianya bukan pakaian tradisional kaum Cina. Ianya pakaian tradisional orang Manchu. Kerana dinasti Qingja pada ketika itu majoritinya adalah orang Manchu. Jadi mereka yang samfu merupakan pakaian tradisional orang Manchu. Namun setelah berlaku peredaran zaman, pakaian tersebut mula dipakai oleh orang Cina dan sangat popular pada masa kini dalam golongan orang Cina. Okey, seterusnya kita lihat pada sejarah cheongsam. Cheongsam yang kita lihat tadi, yang dipakai oleh golongan wanita, juga dikenali sebagai gaun Mandarin. Gaun Mandarin ataupun dalam bahasa Inggeris Mandarin gown pada sekitar 1920 hingga 1930-an. Cheongsam bermaksud dari segi bahasa, segi literal, pakaian panjang dalam dialek Cantonese atau long dress dalam dialek Cantonese. Ianya dipopularkan oleh golongan sosialit dan kelas atasan dan bermula sekitar zaman dinasti Qing atau Qing. Sekitar zaman dinasti Qing. Pada tahun 1950-an, cheongsam makin popular dipakai oleh golongan wanita kaum Cina. Yang dilihat sebagai satu fashion tradisional yang dibawa ke zaman moden. Jadi cheongsam semakin popular dan dipakai dengan oleh ramai sehingga sekarang. Seterusnya kita lihat pakaian tradisional kaum Iban. Okey, ada dua, sama juga, lelaki dan perempuan. Sangat menarik. Mari kita lihat. Okey, sepersalinan lengkap pakaian tradisional kaum Iban bagi lelaki. Dia terdiri daripada dua komponen, iaitu dandong dan sirat. Dandong dipakai di bahagian atas dan sirat di bahagian bawah. Sirat ialah seperti cawat. Dandong di bahagian atas, sirat di bahagian bawah seperti cawat. Untuk lelaki. Bagi perempuan terdiri daripada tiga komponen, iaitu bedong, kalambi dan bidang. Bedong di bahagian atas, macam scarf di bahagian atas, dililit. Kalambi baju di dalam, dan bidang kain di bawah. Bedong, kalambi dan bidang. Dua komponen untuk lelaki, dandong dan sirat. Tiga komponen untuk perempuan, bedong, kalambi dan bidang. Okey, pakaian tradisional bagi kadazan dusun pula ialah pakaian bagi lelaki terdiri daripada banyak komponen. Seperti kaum Iban hanya dua. Tapi untuk kadazan dusun ada gaung, iaitu baju lengan panjang yang kita dapat lihat dalam gambar ini. Lepas tu sova, seluar panjang hitam dengan ikat pinggang berwarna biru indigo. Kaking,
togot, iaitu bekung pinggang hitam, bengkung pinggang hitam, siga dan tupik sinikat. Tupik sinikat seperti yang dipakai atas kepala. Itu bagi lelaki. Bagi perempuan pula ialah pakaian bagi wanita ialah banyak komponen. Yang pertama adalah sinuanga. Sinuanga ialah baju blus pendek dan berbentuk U yang dipakai oleh wanita muda. Seperti yang terlihat di situ. Sinom pukung merupakan blouse dengan lengan 3/4 dan tidak mempunyai sulaman, yang dipakai oleh wanita pertengahan umur. Dan akhir sekali ialah kihonggon. Kihonggon merupakan blouse lengan panjang dipakai oleh wanita tua dan spesialis ritual. Jadi tiga kategori umur, tiga kategori pakaian untuk 3 kategori umur. Yang pertama adalah sinom pukung, sinuanga, wanita muda, sinom pukung, wanita pertengahan umur, dan kihonggon untuk wanita tua dan spesialis ritual. Okey, saya harap kamu faham tentang pakaian tradisional di negara Malaysia, dan kita boleh hargai keunikan budaya yang negara kita punyai. Okey, seterusnya kita akan bergerak kepada aktiviti selanjutnya bagi program kita pada hari ini.